satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap Muslim yang mempunyai kemampuan dalam sembarang bentuk dan setiap kesempatan. Nampak tak? Jadi kita kat situ tugas pendakwah ni bukan terhad kepada pensyarah, ustaz. Tak, semua tak. Tapi dia seluruh kita ni orang kata memang manusia ni adalah pendakwah. Macam tu. Dalam hadis Nabi pun telah mengatakan, hadis Nabi mengatakan bahawa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa in lam yastati' bi lisanihi fa in lam yastati' fa biqalbi wa kadzalika dha'aful iman. Ya maksudnya apa? Maksudnya siapa yang antara kamu ni yang nampak kejahatan, siapa yang antara kita yang nampak kejahatan ni, maka hendaklah kita mengubahnya dengan tangan. Dengan tangan tu maksudnya apa? Dengan tangan tu maksudnya dengan kuasa. Kalau kita ni ketua mungkin Kesatuan Mahasiswa UKM, apa kita boleh buat dengan mengubah kita punya kejahatan tu dengan tangan? Apa boleh kita boleh buat, insya-Allah. Kalau sekiranya apa tu dan Rasulullah sambung lagi, sekiranya tak sanggup, hendaklah dengan lisannya. Nampak? Lisannya apa? Kita ada Facebook, kita ada Insta, kita ada Twitter, TikTok, semua ada. Kita ada semua tu. Tapi kita kena jadikan medium-medium dakwah tu, medium-medium internet tu sebagai satu jalan untuk kita menyebarkan dakwah kepada orang lain. Dan sekiranya tak sanggup juga, kalau kita tangan tak boleh buat, dengan lisan pun tak mampu, maka kita hendaklah dengan hatinya, demikian tu kita cukuplah hati kita mengatakan bahawa aku benci pada maksiat ini, macam tu. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, yakni menyuruh membuat pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita kat sini sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita hendaklah berlumba-lumba untuk menjadi orang yang dimaksudkan beruntung, orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang beruntung, yang mana? Yang menyuruh kepada kebajikan, wa'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita kena kejar apa yang Allah janji, kita kejar supaya kita dapat redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan kepada ciri-ciri pendakwah yang pertama. Sebelum kita nak jadi pendakwah ni, apa yang kita perlu ada, ciri-cirinya ialah kita kena menguasai ilmu pengetahuan yang luas, terutamanya dalam bidang agama. Sebab apa? Sebab apa kita kena kuasai ilmu ni? Sebab ilmu ni penting. Bukan sekadar ilmu dunia, bukan sahaja ilmu ukhrawi, malah ilmu dunia. Kita kena, orang kata pasal apa tau? Okay, contoh kita kan sebagai seorang pelajar agama kan, kita belajar subjek kita adalah bidang kita usuluddin dan falsafah. Tapi bila orang yang tanya kita pasal agama, orang tak tanya pasal akidah, jarang. Orang akan tanya apa? Apa hukum ni apa hukum tu Jadi kat situ bukan sekadar ilmu agama yang bidang kita je yang kita kena belajar, tapi ilmu-ilmu lain pun kita kena belajar. Lepas tu kata ilmu ni kena menguasai ilmu pengetahuan ni luas. Bukan lepas tu dalam bidang ilmu biasa orang kalau orang kata ilmu takkan bidang ilmu agama je, ilmu electrical kita kena belajar juga. Ilmu-ilmu lain pun kita kena belajar juga. At least pengetahuan tentang ilmu. Contohnya macam ilmu bahasa, kita nak dakwah kepada orang-orang yang bukan Islam, kita nak dakwah kepada orang-orang yang berlainan bangsa, berlainan agama. Jadi kita nak menyebarkan Islam tu, ilmu tu kena ada. Yang kedua, sebab apa kita kena menguasai ilmu ni? Sebab skop dakwah tu luas. Kita kena ilmu yang khususnya untuk mengagihkan bidang tugas. Contohnya macam kita nak islah orang, kita nak ajak orang buat kebaikan. Macam kalau kat TikTok apa? Semayang dah lagi, selawat dah lagi. Selawat dulu. Macam gitu. Jadi kalau kita tak ada ilmu tu, kita tak tahu macam mana kita nak deliver kita punya dakwah tu. Jadi kat situlah yang pertama mesti kena ada ilmu pengetahuan luas. Ilmu cara kita nak dakwah orang tu penting juga. Jangan kita minta kejar orang kan. Cakap, "Dek ni haram ni." Tak boleh macam tu. Jadi kita macam, "Dek dah makan belum?" Dah makan baca doa tadi. Tak baca doa, jom kita sama-sama baca doa makan. Kan dakwah kat situ. Jadi kat situlah pentingnya ilmu pengetahuan. Yang kedua,
kita mesti kena ada mempunyai matlamat dan tujuan yang jelas. Mesti mempunyai matlamat yang jelas untuk kita sebelum kita nak berdakwah ni, kita kena tajdid balik niat kita. Apa kau nak dakwah ni sebab apa? Harta? Adakah kau nak dakwah ni sebab pangkat? Adakah kau nak dakwah ni sebab apa? Kau nak dapatkan populariti? Macam gitu. Jadi yang pertama sebelum matlamat dia lah, kita kena menegakkan agama. Iqamatul-din. Kita kena, orang kata apa? Niat dalam hati, aku buat ni semua kerana Allah. Aku nak bagi syiar Islam tu tertegak. Aku nak bagi semua orang rasa nikmat Islam tu macam tu. Yang kedua, matlamat dia kita kena melakukan kebaikan lah. Macam tadi kita kena ajak orang buat baik, kena macam apa, kalau orang dah solat kan, orang kata waktu solat tu dah masuk tapi tak solat lagi, jom kita pergi solat. Itu lah matlamat tu kena ada. Orang kata mesti kena ada. Kita buat tu matlamat tu untuk apa? Untuk dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana macam ni kalau aku buat ni mesti dapat duit. Itu dah salah tu sahabat. Macam tu. Dan kita kena mencegah semua bentuk kemungkaran serta mengajak manusia mengamalkan Islam. Itu untuk orang muka Islam, kita cerita tentang Islam, kita sebarkan tentang Islam. Moga-moga dengan apa yang kita buat ni, insya-Allah Allah terima amal kita dan Allah ganjarkan kita syurga dengan redha-Nya, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan dengan bentangan daripada sahabat saya yang seterusnya. Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi saya akan sambung pembentangan poin yang ketiga, iaitu dapat mengawal hawa nafsu. Okey. Satu ciri-ciri penting daripada buka kamera boleh, nak kenal mana satu orangnya. Boleh Ustazah. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, jadi poin yang ketiga adalah dapat mengawal hawa nafsu. Kenapa dapat mengawal hawa nafsu ni merupakan satu ciri yang sangat penting bagi seseorang pendakwah. Okey. Okey, di sini kita dapat tahu hawa nafsu ni, apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu tu dia banyak. Hawa nafsu nak apa? Hawa nafsu terhadap makan, hawa nafsu terhadap berbelanja, hawa nafsu nak tidur, hawa nafsu untuk macam-macam perkara. Jadi sebagai seorang pendakwah, kita ni mestilah dapat mengawal hawa nafsu kita sendiri. Jadi macam mana kalau kita nak kawal hawa nafsu kita tu? Macam mana? Okey, sebelum kita dapat mengawal hawa nafsu kita tu, yang pertama sekali kita mestilah terlebih dahulu mengetahui apa itu perintah Allah SWT. Jadi dengan kita mengetahui apa itu perintah Allah SWT, kita juga pun dapat mengetahui apa itu larangan, dan kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita segala perintah dan larangan Allah SWT. Okey, sebagai contoh lah. Kita ni kita nampak kawan kita ni seorang yang hawa nafsu dia suka boros dalam berbelanja, kan? Sekejap nampak ada diskaun, beli, ada itu beli, ada ini beli, Shopee dia beli, Lazada dia beli, kat kedai dia beli. Semua benda dia nak beli. Padahal benda itu adalah benda yang lebih kepada kehendak daripada keperluan dan boleh menyebabkan pembaziran. Okey, jadi kita ni sebagai macam Azri sendiri kata tadi, kita ni tak perlu nak jadi ustaz ataupun tak perlu nak jadi orang-orang yang ternama. Kita hanya jadi sahabat, hanya jadi kawan kepada orang-orang di sekeliling kita, kita pun boleh jadi pendakwah. Kita nampak dia boros ataupun terlebih sangat dalam berbelanja, kita nasihatkanlah dia, daripada kita berbelanja ke arah sebegini, apa kata kita sedekah ke arah sebegini ke. Dalam pada masa yang sama, duit itu dapat selain dapat pahala, kita dapat pahala, dia pun dapat pahala. Okey. Jadi dengan adanya dapat mengawal hawa nafsu kita ni, kita bukan sahaja dapat menjadi seorang yang boleh berdakwah ataupun boleh apa orang kata? Boleh menjadi seorang hamba Allah yang taat, yang melaksanakan perintah, tapi kita juga secara tidak langsung boleh menjadi kedua hasanah ataupun macam role model dengan kawan-kawan kita. Okey, sampai kawan-kawan kita pun rasa macam baguslah dia ni mengajak aku ke arah kepada kebaikan. Dalam pada masa yang sama, kita telah membina satu circle yang positif dan
sama-samalah kita mengamalkan konsep dakwah ini kepada kawan-kawan kita juga. Okey, terusnya. Okey. Poin yang keempat ialah merasakan dakwah itu adalah suatu tanggungjawab yang besar. Okey. Kenapa saya katakan seorang pendakwah ini perlu ada merasakan dalam diri dia bahawa nilai dakwah itu sangat besar tanggungjawabnya. Kerana dalam surah Fussilat ayat ke-33 Allah telah berfirman, bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada, yakni mengesakan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah orang-orang Islam, yakni yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Okey. Apa yang kita boleh faham daripada ayat ini, Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan bahawa tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada yang mempunyai 3 sifat berikut. Okey, saya nyatakan ketiga-tiga sifat berikut. Yang pertama, menyuruh manusia supaya mengesakan Allah SWT dan mematuhi segala perintahnya. Okey, jadi di sini apa itu mengesakan Allah? Mengesakan Allah itu meyakini dan meyakini bahawa Allah tu hanyalah Tuhan, la ilaha illallah, hanyalah Tuhan kita. Dalam pada masa yang sama, mengesakan Allah SWT ni bukan saja kita boleh mengajak atau berdakwah kepada kawan-kawan kita yang sesama Islam. Kita juga boleh macam bercerita tentang agama Islam kepada sahabat-sahabat non-Muslim kita, macam bertukar cerita. Kita minta dia bercerita tentang agama dia, dalam pada masa yang sama kita bercerita tentang agama kita. Mungkin dalam pada masa yang sama terdetik dalam hati mereka yang ada benar juga apa yang diajarkan dan diterapkan dalam agama Islam ni. Ada benar juga apa yang Islam ajar kepada umatnya. Okey. Jadi secara tidak langsung kita telah membuka pintu-pintu kecil ataupun kita telah membuat langkah atau inisiatif kecil kepada sahabat-sahabat non-Muslim kita. Okey, dan seterusnya, yang kedua, mengerjakan amalan yang baik seperti melaksanakan amalan ketaatan dan meninggalkan perkara yang haram. Okey, jadi untuk menjadi seorang pendakwah ni, kita kena faham konsep amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan atau melarang kepada perkara yang mungkar. Okey. Jadi kita pun sudah telah belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti. Kita belajar lagi dengan lagi mendalam tentang cara-cara berdakwah. Jadi bukan saja dalam kita nak mengamalkan amar makruf dan nahi munkar tu, perkara itu pun juga perlulah disekalikan dengan hikmah, secara berhikmah, dengan cara yang sesuai, macam seperti Azri kata tadi. Seperti contoh, boleh kepada kesimpulan? Okey, insya-Allah. Okey, jadi kesimpulannya, penutupnya. Okey. Pada asalnya, menyampaikan ilmu merupakan suatu tuntutan dalam Islam berdasarkan hadis Nabi yang bermaksud sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ditekankan di sini bahawa setiap daripada kita orang Islam, sampaikanlah walaupun satu nasihat, sepotong ayat sekalipun adalah kewajipan bagi kita. Akan tetapi kemudian untuk menyampaikan ilmu ini perlukan kepada beberapa kriteria, iaitu yang pertama sekali adalah memiliki ilmu. Sebab kerana jika kita hanya menyampaikan dakwah, menyampaikan sepotong ayat tetapi tanpa disertakan dengan ilmu, maka hanyalah sia-sia sahaja. Okey, justru orang yang tidak ada ilmu dan tiada ciri-ciri pendakwah itu tidak patut mengajar, tetapi dia perlu lagi belajar dan memahami cara yang sesuai untuk berdakwah dan mengajak orang lain ke arah kebaikan dengan cara yang sesuai dan berhikmah. Baik, terima kasih. Okey. Lukman. Sama-sama, Ustazah. Ya, alhamdulillah.